Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa jahada bi jihadihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamin bi khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bila dulu kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas rahmatnya, limpah kurniaan yang tidak pernah putus yang Allah berikan kepada kita, sama ada kita sedar atau tidak. Maka kewajipan kita sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjaga segala perintah-perintahnya dalam apa sahaja keadaan kita setiap masa. Dan dunia adalah tempat kita diuji untuk menentukan kebahagiaan kita yang sebenar di akhirat nanti, berdasarkan atas bagaimana cara kita menerima setiap ujian Allah itu dengan terus menjadi hamba yang syukur dan sabar. Itu Nabi SAW dalam hadis menyebutkan sifat mukmin. Baginda Nabi SAW bersabda, ajaban li amril mu'min. Sangat mengagumkan segala urusan orang beriman. Ajaban li amril mu'min. Tulis bahasa Melayu ke? Mungkin nak Arab juga. Melayu cukup Ajaban li amril mu'min maknanya apa? Urusan orang beriman sungguh mengagumkan. Urusan orang beriman ni sungguh ajaib. Ada apa? Ini hadis. Sekejap. Kita tulis Arab juga. Kalimah. Nampak ke belah sini? Boleh Jadi pertama Nabi kata ajaban li amril mu'min. Li amri al-mu'min. Ajaban maknanya ajaib. Ajaban, sangat ajaib. Li amril mu'min, bagi amri ni urusan lah setiap mukmin. Kemudian ni yang pertama. Apa makna dia? Sungguh ajaib setiap urusan orang beriman. Kemudian Nabi kata inna amrahu kullahu khair. Sesungguhnya segala urusannya kesemuanya khair, adalah baik. Sesungguhnya setiap urusannya semuanya baik saja. Inna amrahu kullahu khair. Sesungguhnya amrahu, segala urusannya, kullahu, semuanya khair, semuanya baik.
Kemudian walaisa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Dan yang ketiga, dan laisa zaka li ahadin illa lil mu'min, dan tidak ada pula perkara ini untuk seseorang pun melainkan hanya kepada orang beriman je. Hal ni untuk dapatkan tak akan dapat pada siapa pun kecuali orang tu betul-betul beriman. Walaisa zaka li ahadin illa lil mu'min, dan tidak ada pun perkara ini pada seseorang pun illa lil mu'min, melainkan hanya pada orang beriman je. Cuba tengok kat Palestin tu. Silau. Mukmini, mukmin. Ya? Pusing. Ke kanan maknanya ke sini. Oh, ke sini. Sini. Saya kiri. Sini Okey. Nampak? Nampak. Nanti cari kat internet. Mana-mana yang jenis teknologi punya. Lil mu'mini. Kalau mukminin dia tak ada lam. Tak ada alif lam. Jadi dia bukan tanwin lah. Sebab tanwin untuk isim nakirah. Ini isim makrifah. Khas. Lil mu'min. Mu'mini lah. Lil mu'min lah. Kita matikan lah lil mu'min. Tapi kalau baris dia lil mu'mini. Sebab dia al-mu'min. Kalau mu'min dia tak ada al. Mu'minin tak ada al depan. Baru mu'minin. Tapi ni ada lil, ada alif lam kan. Lil mu'mini saja. Okey. Dah. Dapat? Cuba terjemah balik. Ajaban li amril mu'min. Maksud dia apa? Ajaibnya, sungguh ajaib urusan orang beriman. Inna amrahu kullahu khair. Sesungguhnya semua perkara, segala urusannya, kesemuanya baik je. Tengok kat Palestin tu dia anak dia apa? Syahid. Doktor tu dia tengok. Dia kata alhamdulillah ala kulli hal. Kan? Bahkan ada seorang tu keluarga dia semua mati, dia kata apa? Alhamdulillah dia suka. Semua baik. Ajaib. Sebab apa? Hanya dapat siapa? Orang beriman je. Kita kadang-kadang bukannya anak mati rumah kena bom, tak. Baru perkara sikit je, baru sakit demam sikit je macam saya kan. Tiba dah mengeluh-mengeluh dah. Dah rasa macam buruk dah. Kan? Itu lemahnya iman kita ni. Kita perasan je macam bagus kan. Tapi itulah dia, orang beriman ni ajaib. Betul lah kata apa? Walaisa zaka li ahadin illa lil mu'min. Perkara ni sangat ajaib, dan bila benda ajaib boleh ke dapatkan sebarang orang? Mana mungkin tak akan dapat. Hanya orang beriman je dapat. Orang beriman ni macam mana? Adalah ciri-ciri dia, ujian dia macam mana. Iman ni ujian dia, Allah akan uji dia. Siapa yang nak betul-betul bukti beriman, dia mesti diuji. Kan? Dengan tahap kadar yang dia sampai Allah tahu, dia mampu tak hadapi ujian ni. Sebab itulah lagi tinggi keimanan tu, Allah akan lagi uji dengan tinggi. Nabi lah yang paling diuji dengan Allah, oleh Allah. Dengan tahap yang tertinggi. Sebab tu kalau kita tengok orang yang diuji dengan lebih hebat, maknanya iman dia lebih besar lagi. Kita kenapa Allah uji macam ni? Sebab Allah tahu kita ni lemah. Mungkin kita tak mampu untuk hadapi apa yang dihadapi oleh orang dekat mana? Kat Gaza tu. Bezanya. Jadi dan hal ni tak akan dapat pada seorang pun kecuali hanya orang beriman. Macam mana keadaan dia? Ni keadaan dia. Seterusnya, dapat 3 perkara ni. Kemudian Nabi sambung lagi. Jadi ini bahagian 1. Asingkan kan, senang nak ingat satu-satu. Ini 1, 2, 4. Bahagian 3. Okey, yang keempat. Apa dia? Laisa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Kemudian
In jika asabathu sarra'u syakara. Akana khairan lahu. Jadi in ni maksud apa? Sekiranya telah menimpa kepadanya sarra' ni maknanya kelapangan, kesenangan. Jika dia dapat nikmat senang. Syakara, dia pun bersyukur. Maka fakana khairal lahum, maka itulah kebaikan untuk dia. Sekiranya dia dapat sarra', kesenangan, macam-macam jenis lah. Sarra' ni kesenangan yang apa saja, kecil je. Contohlah Palestin tu kan. Kita ambil isu sekarang lah. Apa kesenangan yang dia dapat? Dapat bantuan. Kan, sikit je. Dia pun dapat, dengan apa yang dia ada tu mereka syukur. Mereka kongsi, bukan muka kedekut. Orang tak dapat makan. Kalau ikutkan, kan, kedekut lah. Saya nak bolot. Tapi ada tak? Tak. Dia utamakan yang kecil-kecil tu anak tu, kita tengok sendiri. Kan? Orang dah tak makan, tak ada makanan. Tapi dia punya pemurah dia lebih besar daripada orang yang banyak makanan. Hebat tak? Dia syukur dengan benda sikit je. Itu maksud dia. Bila dia dapat benda sikit je, senang, walaupun kecil, dia bersyukur. Dan yang baiknya apa? Makanan tu ke kesyukuran dia? Kesyukuran itulah kebaikan untuk kita. Kita dapat macam-macam. Lebih banyak daripada orang tak dapat. Tapi kita syukur sikit. Kan? Kita lebih banyak buruk daripada dapat kebaikan. Sebab syukur kita sikit. Dia ni dapat benda sikit. Tapi syukur dia besar. Kesyukuran itulah yang mengatasi segala yang lain tu. Kebaikan je dia daripada dia. Itu maksud dia. Nampak? Maka sebenarnya yang baik tu apa? Bukan yang dapat kelapangan ni, bukan. Ini belum nilai baik di sisi Allah. Bila nilai itu baik? Dapat kesenangan ni, kita pandang baik kan? Belum baik lagi di sisi Allah. Bilakah segala nikmat ini jadi baik di sisi Allah? Bila kita syukur dengan nikmat tu, baru baik. Ramai orang nikmat dapat, tapi tak syukur. Dia sangka baik. Pada pandangan manusia baik. Pada pandangan ahli dunia semuanya bagus. Tapi di sisi Allah baik tak? Tak. Sebab yang baik dengan nikmat itu, bila dia syukur dengan nikmat, barulah kebaikan itu sempurna dapat. Jelas? Itulah maksud. Okey. Ini yang keberapa? Yang keempat. Kemudian wa in asabathu darra'u sabara. Makana khairan lahu. Yang ke seterusnya. Okey, dan Nabi kata, dan apa sekiranya dia ditimpa oleh mudarat, dia bersabar, maka kesabaran itulah baik untuk mudarat dia tu. Mudarat pula kita pandang apa? Buruk kan? Rupanya nilai kat Allah baik, boleh jadi baik. Bila? Benda yang kita tak suka, benda yang menyakitkan, di sisi pandangan kita dunia ni semuanya kata ini benda yang buruk lah. Ini bukan nikmat, ni buruk. Tapi rupanya dia boleh di sisi Allah jadi nilai dia apa?
baik. Bila? Bila dia sabar. Sebab itulah, ada tak benda buruk sebenarnya dalam hidup? Ada tak? Bila kita baca hadis ni, rupanya dalam hidup ni ada tak benda buruk? Tak ada. Semua yang Allah lakukan untuk kita, semuanya baik. Tapi dia istimewa tu. Siapa boleh dapat? Hanya siapa? Syarat dia mesti mukmin. Mukmin ni macam mana? Oh, dia ujilah. Sebab itu Allah sebut dalam surah surah 29. Oh, ni dah habis terjemah belum? Kita terjemah balik semula sebelum nanti kita masuk surah. Nak tengok, nak jelaskan mukmin ni macam mana. Allah macam mana Allah uji orang beriman. Baik, ulang balik ayat ni. Kita baca. Ajaban li amril mu'min. Mana dia? Ajaib. Segala urusan orang beriman. Segala orang beriman ni sangat-sangat mengagumkan. Inna amrahu kullahu khair. Sungguhnya segala urusannya semuanya baik. Walaisa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Dan hal ni tak akan ada pada seorang pun kecuali hanya pada siapa? Orang yang benar-benar beriman saja. Hanya orang beriman je dapat sesuatu yang ajaib ni. Apa dia keajaiban tersebut? Pertama, in asabathu sarra'u syakar. Apa maksud dia? Sekiranya dia beroleh nikmat, kesenangan, sikit je pun, bukan banyak. Satu kesenangan, dia buat apa? Okey, sekarang kita tengok ada tak disebut wasyakara ke fasyakara summa syakara, ada tak? Bila dia dapat nikmat, kemudian dia syukur, ada tak? Summa tu kemudian lah, ada tak? Tak. Dia tak ada tangguh-tangguh nak syukur ni. Tunggu dulu, okey nak rolling balik, oh baru syukur. Dapat ni kan. Lepas tu dia tak puas hati lagi. Dia buat apa? Dia nak labur ke, oh baru dia syukur lepas tak. Nikmat walaupun sikit, macam kita kata kat Palestin tu, walaupun sikit. Kan? Dia tanpa lengah, dia syukur. Syukur tanpa lengah. Itu maksud dia. Tak ada langsung pun gap di antara perkataan ni kan. Jadi dia terus syukur. Nikmat sekecil-kecil apa pun, segera dia syukur. Apakah kebaikan dia? Maka kesyukuran dia itulah dia beroleh kebaikan dengan nikmat tersebut di atas kesyukuran dia. Ingat, hakikat nikmat ni semuanya baik ke? Semuanya dapat kebaikan ke? Ramai tak orang dapat nikmat? Tapi dapat kebaikan tak? Ya ke? Ke dapat azab? Ramai orang dapat nikmat. Firaun dapat nikmat? Dapat. Qarun dapat nikmat? Dapat. Haman dapat nikmat tak? Nikmat apa tu? Nikmat dari sudut pandang dia nikmatlah. Dapat harta yang banyak kan? Tapi dia dapat kebaikan ke kecelakaan? Sebab apa? Sebab dia tak syukur. Kita kena ingat tu. Ingat, once dapat nikmat belum tentu baik. Mungkin nikmat ni akan celakakan kita. Syarat nak dapat kebaikan apa dia? Syukur. Syukur macam mana? Lengah-lengah ke segera syukur? Segera syukuri nikmat tu. Maka barulah dapat kebaikan sebenar daripada nikmat tu. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, wa in asabathu dharra, bila dia ditimpa oleh satu mudarat. Apa berlaku? Dia terus bersabar tanpa lengah juga. Sabar. Maka bilakah mudarat ni rupanya di sisi pandangan kita buruk. Tapi dapat kebaikan. Bila kita segera sabar. Maka mudarat tadi rupanya baik untuk kita. Subhanallah. Itu dah hadis Nabi. Maka Allah akan uji. Untuk dapat reward yang hebat ni, Allah uji kita. Sebab itu, dalam kita tengok hadis dalam ayat Quran, cuba buka surah 29 ayat 1 hingga 3. Surah 29 ayat 1 hingga 3. Muka surat berapa? 396.
Kita jumpa surat 396. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu ay yutrak Ahasiban nasu ay yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Alif Lam Mim. Ahasiban nas apa? Ramai orang sangka. Kan? Ramai orang disangka. Ramai manusia, adakah ramai manusia menyangka ayyutraku, mereka ayat Allah biarkan je mereka ni. Hanya buat apa? Ayyaqulu amanna, hanya cakap je kami beriman, kami semua beriman. Hanya dengan apa? Tak berbukti lagi pun. Dakwaan-dakwaan saja. Tidak terbukti lagi betul ke beriman. Wa hum la yuftanun, sedangkan mereka tak diuji lagi. Kemudian Allah kata apa? Walaqad fatanna alladhina min qablihim. Kerana apa? Demi sesungguhnya kami telah uji orang yang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu, maka benar-benar Allah menzahirkan siapakah orang yang sidik, yang benar dakwaan dia bukan hanya cakap kosong tapi betul dia beriman. Wala ya'lamanal kadhibin, dan Allah nak buktikan pula ternyata siapa sebenarnya hanya cakap saja tapi dia tipu. Itulah orang beriman akan diuji dan segala urusan dia akan menjadi ajaib. Kenapa? Kerana dia bergantung kepada Allah dalam hidup dia. Semuanya pasti baik. Hikmah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas itu dalam surah satu lagi tambahan Ali Imran. Ayat 140. Dua, 142. Surah 3 ayat 142. Ali Imran. Satu, 42. Jumpa muka surat berapa? 68. Boleh ya? Cari dulu sampai semua jumpa.
Okey dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am hasibtum an tadkhulul jannah أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. Adakah hasibtum kamu menyangka, sama kan? Tadi ahasiban nas, orang ramai, ini lebih khusus lagi ni. Jadi manusia ni sekarang lebih khusus pada siapa ni? Orang yang dakwa dia ni dah beriman ni. Orang yang dakwa dia ni orang yang nak buktikan iman dia. Jadi Allah tanya, adakah kamu menyangka kamu boleh masuk syurga? Ini semua orang-orang yang berharap sangat masuk syurga, berangan-angan, tapi tak berusaha ke arah itu. Tak ada bukti dia betul-betul ke nak dapatkan nikmat tersebut. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kepada kita, adakah kamu menyangka bahawa kamu masuk syurga? Walamma ya'lamillahu allazina jahadu minkum, sedangkan belum lagi benar-benar apa? Ya'lamillah, Allah menzahirkan sebenarnya. Ya'lami itu maknanya yazhar, zahirlah. Bukan Allah tahu, Allah tahu, tapi Allah nak uji, nak tengok sejauh mana bukti iman dia. Jadi sedangkan belum lagi terbukti lagi di sisi Allah, orang yang benar-benar jahadu, telah pun berkorban, berjihad dari kalangan kamu, dan orang yang benar-benar sanggup sabirin, bersabar di atas dugaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini ujian untuk orang beriman, sentiasa kita diuji. Itu dalam hadis Nabi yang lain, "Idza aradallahu bi'abdin khair ibtalahu." Nabi sebut, bila Allah menginginkan kebaikan pada seorang itu, Allah akan uji dia. Dan manusia yang paling hebat ujiannya adalah para Nabi dan Rasul. Sebab tu iman mereka tidak dapat ditandingi, sebab dan ujian dia lebih berat. Jadi kita kalau nak banding kita dengan iman orang dekat tempat yang diuji lagi berat, maknanya iman mana lebih tinggi? Tentulah mereka lebih tinggi lagi berbanding kita. Jadi inilah sedikit sebanyak tentang mukadimah kita hari ini. Mudah-mudahan kita sama-sama mendapat petunjuk daripada Allah berdasarkan ayat ni. Sekarang kita nak masuk part yang ke berapa? 3 relate dengan apa yang kita nak bincangkan. Inilah dia bukti daripada kita beriman dengan hidayah pertama dan kedua. Hidayah ketiga ni adalah bukti iman kita daripada ilmu yang kita ada. Jadi hidayah pertama kita bincang ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas as-siratal al-mustaqim. Jadi hidayah ada 4 Saya pertama disebut hidayah al-hidayatu al-ammah. Hidayah umum, ammah. Yang kedua, al-hidayatu al-bayan wa al-ilm. Likulli makhluk, untuk semua makhluk. Hidayah bayan dan ilmu.
Bukan ni, yang ni likulli makhluk yang ni. Sekejap saya tulis penuh lah. Hidayatul ammah li kullil khalq. Ila masalih ma'asyiha. Ini pertama. Hidayah yang umum untuk setiap makhluk. Untuk apa? Masalih ma'asyiha. Maslahat kehidupan dia. Untuk maslahat kehidupan. Kehidupan makhluk. Semut ada maslahat hidup dia. Dia mesti tahu apa dia. Dia mesti tahu cara dia nak buat sarang dia. Kalau tidak, dia tak boleh jadi seekor semut yang sempurna. Kan? Dia mesti tahu. Macam mana tu? Ini hidayah umum. Allah bagi semua. Burung. Mesti tahu cara buat sarang. Siapa nak ajar dia? Allah bagi dia hidayah. Dia tahu buat. Dia tahu bahan apa. Setiap burung bahan berbeza-beza. Ada yang gulung daun ni, ada yang gulung ni. Sebab sesuai dengan dia punya tempat dia. Sarang dia. Begitulah setiap makhluk dapat hidayah umum. Untuk setiap makhluk untuk apa? Masalah hidup mereka masing-masing. Ila masalihi ma'asyiha. Masalih. Ni kalau kita belajar ni masalih mursalah kan? Ada kan? Kita perlu juga. Semua makhluk. Itu hidayah yang ammah, umum. Dalil dia surah apa? Ingat lagi? Satu cukuplah. Sabbisma rabbikal a'la. Itu. Surah? Al-Isra ada lagi? Al-Isra ke? Surah ni. Surah 87. 87 dulu. 1 hingga 3 kan? Sabbisma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada. Hada tu nilah. Bukan hada tu maksudnya petunjuk Quran tu bukan. Maksud di situ Allah bagi ke semua makhluk. Allah cipta. Ni hada dalam bentuk penciptaan Allah. Allah meletakkan takdir masing-masing, kadar masing-masing, dia ni sesuai kat mana, tempat dia di mana. Lalu Allah beri mereka hada, petunjuk masing-masing untuk mendapat maslahat kehidupan masing-masing. Sempurna. Okey. Jadi banyaklah dalil lain lagi yang saya dah bagikan sebelum ni. Okey, contohnya lebah kan. Dalam surah 16 ayat 68 tu, lebah dibina apa? Sarang. 16 ayat 68. Allah guna perkataan apa? Wahyu kat situ. Tapi bukan wahyu tu bukannya Quran. Wahyu tu maksud dia apa? Allah bagi ilham kat lebah tu. Macam mana dia nak buat sarang dekat rumah, dekat bukit, dekat pokok, tempat-tempat dia. Okey? Tak apalah, tak payah buka yang tu. Okey, yang kedua ni al-hidayatul al-bayan. Hidayah yang masuk bayan ni apa? Yang berupa keterangan dan ilmu. Wal irsyad. Irsyad. Irsyad ni lebih kepada bimbingan. Ada bahannya dan ada guru yang ajar dia. Rasulullah SAW. Ala mukallafin. Kepada siapa dapat ni? Hidayah ni ala mukallafin. Mukallafin ni maksudnya siapa? Mukallaf. Siapa makhluk yang mukallaf? Mukallaf ni yang ada tanggungjawab. Yang ada dosa, ada pahala. Siapa makhluk yang ada dosa, ada pahala? Kucing ada tak? Kucing makan babi dapat dosa. Ayam kan? Kita bagi ayam ni, kamu bagi ayam ni makan apa? Tak boleh tak ada. Dia bukan mukallaf. Yang mukallaf ni kita. Sebab tu kita perlu ada makanan, kita boleh tahu ni halal ke haram, kena tahu. Kan?
Berkahwin kena nikah, bukan macam kucing ke anjing ke suka hati dia je. Kan? Anak dia pun dah besar pun dia boleh tak ada, bukan macam tu. Jadi ni nama dia siapa mukallaf ni? Manusia dan jin. Manusia dan jin. Ni. Jadi hidayah yang kedua ni hidayah berupa apa? Keterangan dan ilmu dan bimbingan, petunjuk. Ke atas siapa? Orang-orang yang dipertanggungjawabkan. Dia ada dosa, ada pahala. Iaitu manusia. Lagi untuk apa? Untuk apa? Li yufarriqu supaya mereka boleh membezakan. Yufarriqu ni apa? Membezakan baina al-haq wa baina al-haq wa al-batil. Supaya mereka boleh bezakan mana hak dan mana batil. Yang ni ada tak? Ini tak, ini masalah hidup dia. Singa, masalah hidup dia apa? Dia kena makan apa? Kena bunuh binatang apa saja. Haina pun dia boleh makan. Untuk masalah hidup dia, tak kira dia makan apa. Ular pun dia boleh makan apa saja. Tapi bila kita pula, ada tak semua suka-suka hati? Jadi kita perlukan yang kedua. Jadi yang kedua ni untuk siapa? Mukallaf. Ada tak kucing semua dapat yang ni? Tak, kita je. Jangan memperdengarkan ayam tu Quran, tapi tuan dia tak baca Quran. Kan? Kadang-kadang dia pasang Quran dekat reban ayam. Tapi rupanya tuan dia tu tak baca pun Quran tu. Boleh macam tu? Tak boleh. Sebab Quran ni, hidayah yang ni untuk kita. Jadi apa dalil hidayah ni? Surah 2 ayat 185. 2185. Hudan linnas. Cuba tengok surah 2 185. Kita tak payah banyak-banyak kita pointkan supaya kita pegang. Oh, ini dalilnya kat sini rupanya. 2185 Dapat? Surah 2 ayat 185, muka surat berapa? 28 lah. Dah dekatlah Ramadan ni kan? InsyaAllah ni kita baca surah nanti Ramadan ni cinta pandang pertama kita semula. Setiap kali Ramadan ayat ni akan diperdengarkan. Dan dalam ayat ni lah ayat pertama yang ada perkataan Quran dalam dia. Bila baca daripada awal tak ada kalimah Quran dalam ayat. Kecuali ayat yang kita jumpa ni. Jadi setiap kali Quran dibaca pada Ramadan tu maknanya menunjukkan pandang pertama kita kat Quran sentiasa. Sentiasa diperbaharui ilmu kita tentang Quran ni. Kenapa terlalu luas ilmunya. Okey. Apa ayat tu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran. Apa dia? Hudan linnas. Jadi hudan linnas ni lah dia punya inti dia. Jadi hidayah yang inti maksudnya hidayah apa? Ni dia. Hidayah yang bentuk dia keterangan, bayan dan ilmu. Untuk siapa? Manusia je boleh adapt hidayah ni. Yang lain tak dapat. Tak boleh faham. Manusia perlukan keterangan dan ilmu tersebut. Dan dengan keterangan ni apa dia? Di dalamnya ada apa? Bayinat. Inilah bayan. Dalam ni petunjuk manusia ni terdapat apa? Bayinat minal huda wal furqan. Siapa yang jelaskan keterangan-keterangan daripada petunjuk yang Allah bagi ni, wahyu ni? Rasulullah sampaikan pada para sahabat dia dan para ulama yang sampaikan pada kita hari ni. Itulah semua disiplin-disiplin dia. Hidayah ni disiplin tak?
perlu ada disiplin, perlu diterima, perlu dipahami. Jadi bila dapat semua ni barulah apa? Manusia dapat apa? Furqan. Furqan tu lah yufarriq. Ni apa ni? Furqan. Baru dapat beza, ini benar, ini salah. Oh, rupanya dosa, rupanya ada Allah yang kena diesakan. Ingatkan, ada entiti lain yang boleh disembah. Tak ada. Kan? Baru manusia tahu syariat-syariat. Kalau kita tak tahu, hidup membuta, tuli, ataupun yang buruk sikit, khinzir. Macam tu. Kan? Jadi macam tu kehidupan. Tak ada aturan. Jadi ini berupa aturan kita yang kita kena tahu, yang kita kena ilmui dia. Semua wajib tak tahu yang ni. Kalau dia tak tahu, maka dia sama macam semut je. Wajib tak sampai kan? Satu hidayah ni besar, sebab tu kita berhenti kat sini kan. Apa yang perlu buat dengan hidayah ni? Banyak tanggungjawab ni. Ingat lagi tak? Saya bagi berapa? Jadi hidayah ni 6 perkara lah. Pertama kena apa? Baca. Kedua, faham. Ketiga, amal. Keempat, ajar. 5, sebar. 6, sabarlah. Jadi ni okey. Bahagian pertama yang ni untuk yang ni kita kena usaha buat ni. Kena dibaca lah. Kalau tak baca macam mana nak fahami dia pula. Kan? Sebab tu mula kita kena iqra', pelan iqra'. Kita berbincang tentang generasi Rabbani tu. Apa dia Rabbani ni? Yang ajar dan mengajar Quran, yang belajar dan mengajar. Yang mengajar dan terus belajar. Sama aja dua tu. Ni surah apa ni? Jalil ni? Mesti ada Jalil dia kan? Surah 3 ayat 79. Surah 3 ayat 79. Tengok surah 3 ayat 79. Jadi bermulanya tanggungjawab besar kita adalah hidayah yang kedua. Inilah tugas Nabi. Nabi sampaikan tak ni? Nabi sampaikan. Hidup Nabi 23 tahun dihabiskan untuk apa? Menyampaikan hidayah kedua ni. Sampai Nabi kena berperang untuk menyampaikannya. Begitu sekali. Kan? Macam-macam dugaan Nabi hadapi semata-mata untuk sampaikan hidayah bayan ni kepada semua manusia. Dakwah. Menyampaikan Quran. Jadi dalam surah 3 ayat 79 itulah nama dia generasi Rabbani yang kita nak bina dalam masyarakat. Jumpa? Muka surat berapa? 60. Jadi perkataan atas tu teguran Allah bagi pengkhianat. Dia dapat keterangan lalu dia khianati, dia gunakan untuk cari habuan dunia contohnya. Ayat atas tu Allah menegur semua lah. Tidak patut maka nali basyarin. Kita baca ayat ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka nali basyarin ay yu'tiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwah. Summa yaqula lin-nasi kunu ibadan li min dunillah. Walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun.
Dia tidak patut maka tidak patut bagi bashar, seorang manusia yang apabila Allah berikan dia kitab, simbolik kepada ilmu. Kitab Allah bagi dia ilmu, kitab berupa kitab, dan hukma, dan kebijaksanaan, memahaminya tadi, menguruskan ilmu tadi, wan nubuwah, dan juga pangkat kenabian, iaitu dia menyampaikan, dia ada autoriti menyampaikan sesuatu yang tak ada pada orang lain. Jadi ini ada kelebihan bekalan yang Allah beri pada orang ni, tapi dia khianati. Dia buat apa? Summa yaqulu lana, digunakan semua ni, dikata kepada manusia apa? Kunu ibadali, jadi pengikut aku, hamba aku. Hanya dia tak pergi kepada sepatutnya apa yang dia sampaikan dalam kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Dikunu ibadali min dunillah, selain daripada Allah. Jadi apa sepatutnya kita jadi? Yang ini. Walakin kunu rabbaniyin, jadilah kamu rabbaniyin. Iaitu apa dia? Dua je perkara. Apa dia? Bima kuntum tu'allimunal kitab, iaitu disebabkan kamu sentiasa mengajarkan kitab. Wa bima kuntum tadrusun, dan kamu sentiasa mempelajarinya. Baik, ni tugas kita, ni tanggungjawab Nabi dan seluruh manusia. Kita juga berusahalah untuk menyampaikan ni. Baik, barulah pergi kepada apa? Yang ketiga. Yang ketiga. Jadi kita pergi hidayah yang ketiga. Martabat yang ketiga disebut al-hidayah at-taufiq lil amal. Taufik untuk apa? Dia beramal dengan apa yang dia telah tahu tadi ni. Sebab tu yang ini kita lebih kepada bahagian kedua. Untuk siapa yang dapat ni? Ke atas siapa? Ala al-mu'min. Mu'minin. Ke atas orang yang beriman. Wal muttaqin. Wa al-muhsinin. Hidayah yang berupa taufik. Taufik ni apa? Taufik petunjuk juga. Petunjuk untuk apa? Untuk buat, laksanakan. Pelaksanaan. Ramai orang tahu. Kan? Dah tahu, dah dapat keterangan dah. Yang tak pernah ni dapat dah. Tapi rupanya dapat hanya sekadar dapat je. Tak buat pun. Infak bagus 700 kali ganda, tak buat pun. Contohnya. Kan? Itu maksud dia. Taufik adalah seterusnya. Bagaimana pula dia boleh laksanakan walaupun susah, dia sanggup buat, dia laksanakan. Itulah nama dia taufik. Dan ini tak semua dapat. Semua mukallaf dapat ke? Mukallaf ini semua manusia dapat kan? Semua manusia? Semua manusia dapat tak hidayah kedua yang seterusnya? Peringkat ketiga? Tak dapat. Siapa yang dapat? 3 golongan je. Orang yang beriman, orang yang bertakwa, dan orang yang ihsan. Ni yang tertinggi sekali. Ini saja dapat. Syarat dia mesti dapat 3 ni. Abu Jahal dapat tak yang ni? Yang ni. Yang kedua ni. Abu Jahal dapat tak? Ni soalan. Abu Jahal dapat? Dapat. Siapa kata tak dapat? Untuk hidayah ni, bayan linnas ni untuk manusia. Dapat ke tak dapat? Dapat. Kalau dia tak dapat, dia boleh hujah lah. Saya tak tahu keterangan. Tahu ke tak tahu? Dia dah dengar daripada rampik Nabi. Nabi dah bagi tahu ke dia dah. Bahkan dia pun ada kisah dia.
Mereka datang dengar lah, siap. Lepas tu pagi-pagi jumpa bertembung 3 orang. Malu-malu lah. Dia tahu kebenaran tu, tapi apa yang halang dia? Halang dia untuk ikut tu sebab apa? Kepentingan dunia tadi. Kalau dia ikut, habislah dia. Kan? Jadi dia kalahlah dengan dia punya kelompok dia. Antara kelompok Bani Hashim dengan dia punya ni. Ada satu perseteruan. Jadi halang dia. Dia dapat tak yang ni? Tak dapat. Jadi ini milik siapa? Ini milik milik Allah. Ni hanya milik Allah. Ya Allah tahu siapakah yang Allah nak berikan pada dia. Lepas tu ini lebih besar untuk kita. Syarat dia kita beriman. Ikut. Maka Allah akan bagi. Baik. Dalil ni kita tengok. Pertama surah Al-Baqarah. Bukan. Surah 37. Ya. Sebenarnya surah 37. Dua puluh tujuh. Surah 27. Ayat awal. Ayat pertama. Kedua, ketiga. Al-Mu'min rujuk surah 27 ayat 1 hingga 3. Muttaqin ni surah Al-Baqarah. Buka ni dulu. Baca surah muka surat 377. Nampak? 377 Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qasin. Tilka ayatul Qur'ani wa kitabim mubin. Hudan wa bushra lil mu'minin. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. Tasin. Tilka ayatul Quran. Inilah ayat-ayat Quran. Yang mana? Yang inilah yang kedua tu. Dah jelas dah. Yang mana? Wa kitabim mubin, dan kitab yang mengandungi keterangan yang jelas kat dalam dia. Jadi Nabi bagi penjelasan. Orang yang pendakwah dia bagi penjelasan. Terpulang kepada kita nak beriman atau tidak. Dan bila beriman dapat ni hudan. Hudan kat sini hudan apa? Yang mana satu? Ayat yang kedua tu rasa-rasa yang mana satu? 1, 2, 3. Ni ke ni? Hudan yang ni kan, ayat 2 ni kan. Hudan wa busyra lil mu'minin. Yang mana satu? Yang ni ke, yang ni ke, yang ni? Yang ni. Nampak tak? Beza tu. Tu hudan lil mu'minin. Jadi hudan lil nas. Belum beriman lagi. Dia baru dapat keterangan. Semua manusia dapat. Fir'aun pun dapat. Nabi Musa sampai kat dia. Tapi dia tolak keterangan. Dia dapat taufik? Tak dapat. Abu Jahal tolak keterangan Rasulullah. Dia dapat yang ni, dapat keterangan. Dia dapat taufik tak? Tak dapat. Bahkan dia menentang. Nampak Jadi ni hudan hal untuk siapa? Orang yang beriman. Siapa orang beriman? Tengok, hudan dan wa busyra. Allah gandingkan hudan wa busyra. Dan dia berupa taufik dan berita gembira. Bagi siapa?
Hanya orang beriman akan gembira dengan Quran. Orang kafir gembira tak dengan Quran? Tak. Orang yang tak beriman dengan akhirat, dia akan gembira tak nak dengan Quran sama-sama? Tak. Dia akan jauhkan diri. Kita nak belajar pun, dia akan jauhkan diri. Jadi ini istimewa ini yang paling kita perlukan. Yang ketiga. Jadi ciri-ciri dia Allah sebut dalam ayat yang ketiga, allazina yuqimunas solah, iaitu yang mereka sentiasa menjaga, mendirikan solat. Wa yu'tuna zakat, dan menunaikan sedekah, infak dia, zakat dia. Wa hum bil akhirati hum yuqinun, dan mereka benar-benar yakin dengan hari akhirat. Ini yang ke berapa? Golongan mukmin. Jadi ciri mukmin ni banyak. Pertama, tengok ciri mukmin dalam surah 2, surah 8. Surah 8. Ayat yang kedua. Surah Al-Anfal ayat yang kedua. Okey, muka surat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Innamal mu'minin. Apa terjemahan dia? Innamal mu'minuna. Apa terjemahan dia? Sungguhnya orang-orang yang beriman. Lagi? Iza zukirallah. Sempurna tak terjemahan macam tu? Sempurna terjemahan. Sesungguhnya orang beriman itu apabila disebut nama Allah. Kalau sesungguhnya orang beriman tu innal je, innal mu'minina je. Tak, ini bukan inna, innama. Apa beza? Dia kena tahu bahasa sikit. Innama ni sesungguhnya. Jadi dia ada dua ni, inna dengan ma. Ni nama dia kafah. Kafah wa makfufah. Kafah wa makfufah. Kafah wa makfufah. Mana dia? Iaitu maksud dia kafah ni sesuatu yang mencakupi seluruh ciri. Jadi innamal mu'minun. Jadi subjek dia mu'minun. Ni dia punya subjek dia kepada perkataan ni lah. Nak tuju pada ni. Jadi sesungguhnya seluruh ciri orang beriman tu, orang makfufah ni batasan dia. Pembatasan. Makfufah yang hanya kafah ni sempurnalah. Udkhulu fi silmi kafah. Jadi mencakupi seluruh dan membatasi seluruh yang lain. Mencakupi seluruh makna ni dan membatasi segala yang ciri-ciri yang lain. Tak ada ciri lain. Yang ni je. Nak dapat iman mesti masuk ayat ni. Kalau tak sempurna ciri-ciri tu. Itu maksud dia. Lepas tu kita terjemah apa? Sesungguhnya tidak lain
Orang beriman itu hanyalah macam ni je. Hanyalah kena sebut lagi. Baru betul. Baru terjemahan tu sempurna. Boleh? Sesungguhnya tidak ada yang lain pun. Ciri-ciri orang beriman tu kan. Jadi kita kata sesungguhnya tidak lain orang-orang yang beriman itu hanyalah orang yang iza zukirallah. Bila disebut Allah. Baru betul. Baru makna inama ni digunakan dengan sepenuhnya. Kalau tidak kita tak cukup makna. Sebab tu kena tahu bahasa Arab tu. Apa terjemahan dia? Inama tu sesungguhnya tidak lain. Boleh? Al-mu'minuna, orang-orang beriman itu, lepas tu selepas tu hanyalah. Boleh? Tambah hanyalah tu. Dapat? Lepas tu hanyalah. Okey, kita terjemah balik. Innamal mu'minuna, sesungguhnya tidak lain, tidak ada yang lain, tidak yang lain, orang-orang beriman itu allazi apa? Hanyalah allazina, orang-orang yang macam tu. Faham? Ini je. Okey. Iza zukirallah. Mana dia? Apabila disebut Allah ni macam mana? Zikir. Zukirallahu. Disebut nama Allah. Betul. Dia satu-satu disebut nama Allah. Sebenarnya apa makna dia tu? Jadi dia peringatkan tentang apa saja berkaitan dengan Allah. Perintah Allah, larangan Allah, Allah suruh ni. Okey? Sebab tu para ulama sebutkan disebut zukirallah wajilat qulubuhum. Okey, part pertama ni. Zukirallah wajilat qulubuhum ni maksudnya diperingatkan ancaman-ancaman Allah. Itu salah satu makna dia. Apa dia? Bila dia sebut dia tengah buat salah, dia sebut ittaqullah, takwalah kepada Allah. Kamu buat apa ni? Terus gementar hati dia teringat, dia terus bertaubat. Dia dah terlanjur buat, dia terus bertaubat. Itu ciri orang beriman pertama. Apa dia? Bila disebut Allah, apa berlaku? Gementar hati dia. Apa dia? Ancaman-ancaman Allah. Okey. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wa iza tuliyas alaihim ayatu. Ni apa pula? Ini bila disebut tentang berita-berita gembira, reward bagi orang yang buat kebaikan. Bila dibacakan ke atas mereka ayat-ayat Allah kemudiannya, apa berlaku? Iman dia bertambah. Itu zadatsum imanan, amalan dia pun bertambah semangat dia buat. Ingat pertama tadi apa? Hati dia rasa gerun dengan ancaman-ancaman Allah. Yang kedua, dibacakan ke atas mereka ayat-ayat Allah ni, iman dia bertambah. Apa dia? Dia rasa semangat nak buat ghairah nak dapatkan syurga Allah tu. Itulah yang masuk orang beriman ni, ciri-ciri dia. Lepas tu zadathum imanan ni dalam tafsir Qutubi dia kata apa? Zadathum amalan. Iman ni dibukti dengan amalan. Bukan percaya je, saya percaya tapi tak buat apa-apa pun. Kamu percaya tak Quran nanti datang nak bagi syafaat ni? Percaya. Jomlah belajar. Tak apalah, tak ada masa. Percaya je lah, boleh tak? Tak, amalan dia akan pergi buat. Contohnya. Itu maksud ni. Zadathum imanan tu dengan amalan. Bertambah amalan dia. Kemudian wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka ini bertawakal dengan sepenuhnya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri mukmin. Okey, dapat Okey. Al-muttaqin. Seterusnya, siapa orang yang bertakwa? Cuba buka surah 2 ayat 2. Ini yang seterusnya untuk al-muttaqin, surah Al-Baqarah ayat yang kedua. Muttaqin, mukminin sebenarnya istilah dia sama. Saling merangkumi antara satu sama lain sebenarnya. Orang muttaqin pastilah orang mukmin. Orang mukmin pasti bertakwa.
Dia mesti gabungan dua. Kalau disebut satu maknanya kesemua. Kalau disebut salah satu maknanya ada awak nak mendetailkan maklumat. Surah 2 ayat 2 apa Allah kata? Surat berapa? Ni paling senang sekali muka surat ni. Surah 2 ayat 2. Muka surat 2. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Hudal lil muttaqin. Di Alif Lam Mim. Dzalikal kitab, itu adalah sebuah kitab, iaitu Quran. La raiba fihi, tidak ada sebarang keraguan pun di dalamnya yang boleh kita ragui dengan segala berita tentang kebenarannya, tentang perkara gaib di dalamnya, tentang masa depan, tentang benda yang bakal berlaku, yang kita hadapi, semuanya benar dalamnya. Hudan lil muttaqin, dan dia hanya hudan lil muttaqin. Jadi hudan ni sama termasuk taufik maksud dia. Petunjuk taufik bagi siapa? Orang yang bertakwa. Jadi hidayah di sini tahap yang ketiga, bukan hidayah yang pertama dan kedua. Okey. Siapakah orang beriman, orang yang bertakwa ni? Ciri-ciri dia sama macam orang beriman tadilah. Cuba tengok ayat yang ke seterusnya. Kita boleh baca ayat 3 hingga ayat yang ke 5 sambungannya. Itu orang-orang yang bertakwa. Jadi takwa ni makna dia apa? Kita bincang makna takwa. Mukmin tadi kita tahulah, iman, percaya dengan yakin, iman. Takwa daripada perkataan wiqayah. Wiqayah. Apa ni maksudnya? Mencegah. Mencegah, secara bahasa dia maknanya mencegah, menghalang, mencari sesuatu benteng, mencegah daripada kena mudarat. Mencegah diri kita daripada terkena mudarat, itu takwa nama dia. Itu wiqayah nama dia. Contohnya dia takut bimbang apa? Panas. Macam mana kita cegah kita kepanasan dekat rumah? Kita upah orang pasang aircon. Kan? Macam mana orang tu dicegah anak dia daripada kena nyamuk malam-malam? Dulu-dulu orang kampung. Pasang kelambu. Dia takwa dengan nyamuk. Faham kan? Ramai orang dia takwa dengan dunia ni. Dia takut itu, dia takut ini. Sebab tu akhirnya dia takut orang pandang dia buruk, dia pun cantikkan muka dia. Hari-hari cuci muka dia kan. Sampai dia takut orang kata saya gemuk. Dia takwa dengan kegemukan tadi. Akhirnya apa? Dia pun sentiasa diet cukup-cukup. Semua dah takwa. Manusia pandai takwa, untuk sudut dunia pandai takwa. Tapi takwa yang maksud sebenar apa dia? Ini. Takwa dalam Quran bukan maksud yang semua tu. Itu ahli dunia semua pandai. Faham? Semua manusia pandai untuk takwa, cegah diri daripada budarat dunia. Tapi rupa-rupanya Quran tak suruh pun cegah yang tu pun. Bukan tak suruh. Bukan tak mengutamakan yang tu. Kita wajib jaga nyawa, wajib jaga akal, wajib semua. Itu dalam hukum fiqah memang. Dan itu semua adalah fitrah, manusia memang maklum benda tu, tahu. Tapi rupanya yang kita tak akan reti buat tanpa ilmu ialah cegah daripada apa? Api neraka. Itu maksud takwa dalam Quran. Sebab itu maksud takwa wiqayah ni ialah antaj'ala bainaka wa baina azabillah wiqayah. Ni istilah paling pendek lah yang saya bagi. Dia banyak, jadi kurang je.
Kadang saya bagi yang lain. Lain kali saya bagi yang lain pula. Wiqayatan. Ini paling pendek, simple. Ini maksud takwa. Anta ja'ala bainaka wa baina azabillahi wiqayah. Itu apa dia? Apa itu takwa? Kita kata takutlah, apalah kan. Ya, maksud dia ni mencegah sebelum terjadi. Apa dia? Engkau menjadikan di antara engkau dan di antara azab Allah itu ada benteng pencegah. Kita berusaha menjadikan di antara diri kita dan azab Allah tu ada penghalang supaya kita selamat. Itu maksud takwa. Macam mana nak usaha cari tu? Beriman dan beramal soleh. Apakah yang akan selamatkan kita, mencegah kita daripada kena azab? Dapat keampunan Allah dengan apa? Dengan amal soleh, dengan kita punya istighfar, dengan tu semua. Itulah takwa. Itulah maksud dia. Berusaha, macam mana nak berusaha tu? Ikut perintah Allah, jaga. Walaupun, kan? Jangan khainati dia. Itulah maksud takwa. Sebab tu Allah pesan kita dalam surah berapa? 66 ayat 6. Cuba buka surah 66 ayat 6. Ini adalah amanah paling besar untuk orang beriman. Orang beriman aman. Iman daripada perkataan amanah juga. Jadi siapa yang amanah, yang beriman, dia mesti takwa, dia mesti ambil amanah ni. Itu tu. Sebab tu mula dengan mukmin dulu. Mukmin mesti muttaqin. Mana boleh orang beriman, dia percaya, tapi dia tak usaha untuk cari sesuatu boleh halang daripada terkena ancaman Allah. Sebab tu Allah amanahkan kita, seluruh ketua keluarga, untuk pelihara daripada mudarat yang paling dahsyat, yang tak ada lebih dahsyat daripada mudarat ni kat mana-mana pun, iaitu azab Allah dalam neraka tu. Kan? Surah 66 ayat 6. Muka surat 560. Okay. Jadi Allah perintah ni khas untuk siapa ni? Ya ayyuhallazina, orang beriman. Yang ni lah. Kan? Orang beriman. Bukan untuk semua manusia. Tak. Semua manusia ni dia dapat keterangan. Tapi dia tak pilih. Jadi bila orang beriman, dia sampai tahap yang ni. Maka Allah suruh dia apa? Jaga diri kamu, wahai mukmin. Kamu dah beriman tapi rupanya apa? Kamu tak cegah mata kamu dan sebagainya daripada azab aku ni. Jadi kita bimbang ni, kita tak nak disentuh oleh api langsung pun. Jangan jadi macam orang Yahudi. Apa dia kata? Lan tamassana naru illa ayyaman ma'dudah, dia kata. Tak apa, kalau masuk pun neraka pun kami dapat sekejap je. Lepas tu kami keluarlah. Uish, dia main-main je dengan api neraka tu. Dia main-main je. Kan? Ish. Paling ringan apa dia? Neraka paling ringan? Selipar kan? Pakai selipar aja, selipar api kan? Jadi api dia, ada yang dalam hadis lain, api dia tak sampai naik buku dali pun. Api paling nipis sekali dalam neraka. Apa jadi? Otak menggelegak. Jadi sebelum sampai otak ni, yang lainnya apa jadi? Hancurlah sebab otak pun melegak. Boleh ke walaupun sesaat? Itu maksud dia. Jadi manusia ni rasa tak ada masalah. Itu Bani Israel yang macam tu. Bukan Bani Israel. Yahudi lah. Israel ni nama dia mulia sebenarnya. Tapi telah dicemari. Kadang-kadang kita laknat Israel ni. Israel ingat Israel nama siapa? Nabi Yaakob, nama yang mulia. Nama yang mulia. Nabi Yaakob. Jadi Zionis ni lah yang jahat ni. Baik, kita tengok ayat ni. Kita baca dulu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله
لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Qu anfusakum. Qu ni perkataan apa? Takwa. Qu maknanya apa? Cegah, cegah. Pelihara, cegah. Itulah maksud dia. Wiqayah. Cegahlah diri kamu sendiri. Dan cegahlah ahli kamu. Jadi ahli ni maksud dia nombor satu, keluarga. Keluarga lah yang terdekat. Allah suruh cegah daripada apa? Naron, api neraka. Kenapa? Kerana bahan bakarnya waquduhan nasu wal hijarah. Bahan bakar dia yang utama adalah manusia. Sampingan dia batu. Itu dahsyatnya. Manusia dan batu-batu bahala. Dan yang jaga dia siapa? Alaiha malaikah. Jadi kalau kita pergi tempat apa orang panggil? Penjara kan? Tak, ni bukan penjara, ni penjara kita kena lock je dalam tu. Ini api. Penjara ni ada api kat dalam tu. Dibakar, dia macam tempat dandang kan? Dandang tu kan, bakaran tu kan, ada orang dekat luar tu. Jadi penjaga dandang tu siapa? Dandang yang kalau kita nak buat simen tu kan. Kalau tengok kilang simen ke apa ke, dia nak bakar tu, kayu api ke, bakar dia kena panas yang tahap maksimum. Beribu-ribu punya tahap kepanasan baru boleh jadi hasil kan, serbuk dan sebagainya kan. Kalau kita pergi tengok kilang simen, saya ada kawan seorang kilang simen lah. Dia cerita lah dandang tu. Ribu darjah Celsius. Jadi proses tu dia nak kena kekalkan kepanasan tu. Dia kena apa? Api ni dia bakar, dia akan sejuk balik. Dia kena tambah kan. Bahan bakar tu kena sentiasa ditambah. Jadi kerja dia tambah bahan api je. Bagi panas tu kekal. Kemudian ada kawan lain simbah dia. Sebab apa? Terlalu panas. Dia tak duduk dalam, duduk luar. Dia kerja dia nak bakar bagi panas tu kekal. Tapi dia punya tahap panas dia tu, orang lain kena simbah air kat dia. Simbah aja baju dia kering. Simbah aja baju dia kering. Simbah aja baju dia kering. Sampai tahap tu kan. Itu baru kat dunia tu. Dia nak panaskan benda dalam tu. Itu manusia punya kerja. Tapi api tu sesi panas tak? Tak. Sebab apa? Manusia ni lemah. Kita tak mampu kan. Jadi dia akan, akhirnya dia kadang-kadang dia akan stop lah. Tapi kat neraka ni dia akan stop ke? Tak. Siapa yang jaga? Manusia yang lemah tadi dia kena simbah air? Tak. Malaikat jaga. Cuba bayangkan kalau awak kena bakar, malaikat jaga ni. Bukan macam kat dunia. Tak takut ke? Itu maksud dia nak Allah gambarkan supaya kita rasa takut. Yang paling takut dalam dunia ni. Sebab itulah Ashabul Ukhdud, adakah dia sampai dia faham ayat ni? Sampai dia faham sangat maksud takut neraka, ada masalah tak dia terjun dalam api tu? Penghuni parit tu kena paksa terjun dalam api kan? Anak dia kecil dia bawa kan? Anak dia suruh ibu dia jangan takut, terjun je. Sifat sebab apa? Apalah nak banding panas yang ni dengan panas? Sebab tu kita kadang rasa bimbang anak kita tak makan nanti kerja, akhirnya dia jadi hamba dunia. Rupanya kita tak ajar dia macam mana takwa untuk supaya dia selamat daripada neraka. Dunia mewah lah hidup dia. Rupanya ke akhirat nanti aircon dapat sekejap je kat dunia ni. Paling lama berapa lama kita boleh sejuk kat dunia ni? Nak dapat aircon. Maintain aircon rumah kan. Sejuk berapa lama boleh? Paling kuat 60 tahun, 70 tahun. Lepas tu mati. Lepas tu kekal dalam neraka macam mana? Diazab, na'udzubillah. Kita tak nak. Apalah nak sangat hidup kat dunia ni senang sangat. Tapi rupanya tinggalkan perkara yang paling menakutkan ke akhirat. Ini orang yang bertakwa. Itu maksud takwa. Kalau kita faham yang azab Allah ni sangat dahsyat. Jangan diremeh-remehkan, jangan dimain-mainkan. Sibukkan memikirkan yang ni. Lebih daripada sibuk memikirkan apa dia? Maslahat dunia yang nak hidup sekejap ni. Ramai orang sibuk yang ni. Dia lupa yang ni. Ditinggalkan Quran ni. Betul tak? Mana ada kitab lain yang cerita pasal azab yang dahsyat ni ada? Tak ada. Kitab lain kalau kita baca, apa dia? Oh, tentang dunia saja. Tapi tidak bagi Quran. Maka ramai yang tinggalkan Quran, akhirnya dia tak jadi orang yang bertakwa. Na'udzubillahi min dzalik. Itu yang kita kena jaga. Jadi bahan bakar yang jaga dia, malaikat. Dan sifat malaikat ni apa? Ghilazun. Ghilaz ni maknanya? Itu baru dia punya watak je.
suara dia, dia punya faham pandangan dia pun dah gerun dah dahsyat dah. Syidadun dia punya pukulan dia, dia punya hentaman dia, syidad, keras. Dan la ya'sunallah apa tu? Tidak pernah derhaka maksudnya. Kadang-kadang manusia ni ada sifat apa? Bila dia nak dera tu, bos dia kata, kau balon dia. Balon 10 kali, dia balon 5 kali, dia kesian. Ini ada tak? Tak. Tak akan derhaka sikit pun, tak ada langsung belas pada orang yang kena azab ni. La ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan sentiasa buat, pernah berhenti. Walaupun orang yang seksa tu, kadang-kadang lengan dia lengoh. Dia rotan orang, dia pun lengoh. Akhirnya rotan dia slow. Malaikat ada tak? Nak lengoh-lengoh? Tak ada. Kekal sama rasa je, bahkan lebih dahsyat. Cuba bayangkan kenapa kita remehkan azab yang ni. Kan? Kita bimbang azab yang sekejap je ni, kat dunia ni. Sampai kita tolak azab yang menakutkan ni. Jadi itulah kita kena ingatkan. Jagalah diri kamu dan keluarga kamu. Lebih banyak besar fikir yang ni daripada yang sekejap ni. Yang ni semua macam mana pun akan hilang. Yang ini nanti kita bimbang. Rupanya selama ni kita jaga dia baby anak kita daripada digigit nyamuk dulu kecil-kecil. Rupanya kita tak jaga dia daripada apa? Disentuh oleh api di akhirat nanti. Kita lupa yang tu. Itu kita lebih bimbang anak kita tak jadi orang yang bertakwa ni. Itu lebih besar lagi daripada dia sekadar menjadi orang yang dianggap apa? Berjaya di dunia semata-mata. Tak cukup. Ya. Jadi kita berhenti sampai muttaqin. Inilah sedikit tentang apa dia? Hidayah taufik. Penting tak yang ni? Penting. Tapi sebelum sampai yang ni, syarat dia mesti lalu yang mana dulu? Yang nombor 2 ni perlu diambil perhatian. Dengan apa? Kita kena baca, faham untuk amalkan. Dan kita kena buat apa? Ajar yang ni. Siapa yang sanggup ajar sebar dan sabar ni golongan yang ni. Yang dia nampak besarnya, pentingnya keterangan ni untuk disampaikan pada orang lain supaya semua dapat selamat daripada apa? Cegah diri daripada azab Allah yang dahsyat ni. Inilah kita minta ihdinas siratal mustaqim. Sebenarnya panjang kan? Hidayah. Kita akan sambung nanti ni dan kita akan masuk hidayah yang keempat nanti kemudian, insya-Allah. Jadi sampai sini dulu untuk pagi ini. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ja'al hadza jama'ana jama'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal arba' wa min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an ahlika wa khasatik. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa zahaba humumina wa humumina. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.